Are you ready? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Wan Nur Hayati selaku pensyarah bagi subjek Kaunseling Kerjaya dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. InsyaAllah saya Muhammad Syamim bin Ambak Sukiman akan bertindak sebagai moderator kita pada hari ini untuk sesi pembentangan yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Khairul Anam bin Mustafa. Beliau akan membentangkan tentang teori kerjaya Enro. Seperti sebelum ni kita dah banyak mendengar tentang teori-teori lain. So untuk hari ini kita akan mendengar lebih lanjut tentang apa itu teori kerjaya Enro. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Khairul Anam untuk meneruskan sesi pembentangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan yang dihormati Dr. Wan Nur Hayati binti Wan Osman, pensyarah untuk kursus CPE 5501, kursus Kaunseling Kerjaya, dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Pada minggu ini adalah giliran saya, Muhammad Khairul Anam bin Mustafa, nombor ID GS65498, untuk menyampaikan perbentangan tentang tajuk teori keperluan kerjaya Enro. Justru itu saya akan cuba merangkumkan pembentangan saya dalam masa 10 minit lah. Saya cubalah untuk selesaikan dalam masa yang pantas. Oleh itu, sekarang ni saya akan paparkan sebuah gambar. Gambar ini saya minta kawan-kawan untuk bila lihat gambar tu, cuba kawan fikirkan satu benda bila lihat gambar tu. And then saya akan bagi penerang sikit lah. 1, 2, 3. So, ini adalah gambar yang menerangkan siapa diri anda. Jika anda berfikir yang bila anda lihat gambar tu, anda fikirkan tentang rama-rama ataupun serangga, bermakna anda berfikiran secara broad. Tapi jika anda memikirkan gambar tu tentang adalah macam topeng ataupun muka ataupun monster punya kepala ke, anda berfikiran sedikit paranoid dan sentiasa memikirkan perkara-perkara yang negatif might be happen. Ini adalah dia seperti konsep sum of all its part ataupun the whole of its part, yang macam kalau dalam Gestalt teori. Jadi apa benda ni? Ini adalah dipanggil ink blot. Ink blot tu dia macam kalau zaman dulu dia orang pakai typewriter ke ataupun menulis pakai ink dakwat tu, kadang-kadang dia akan menitis dekat kertas, jadi dia akan menghasilkan ink blot. Jadi ink blot ni sebenarnya telah ditekankan ataupun digunakan oleh Enro dalam buku dia The Making of Scientists .meet and di bawah inilah company publisher .meet and company. So dalam buku ni Enro ni dia seorang psikologis. Dalam buku ni dia seorang psikologis, dia menerangkan tentang psikologi manusia, tapi dia berminat tentang vocational. Jadi dalam buku tu, daripada dalam chapter yang ke-14 ataupun 12 macam tu, dia ada terangkan tentang ink blot tu tadi. So saya gunakan ni sebagai saya punya mukadimah lah, ataupun se-induction. So ink blot ni dia menerangkan tentang dia macam self assessment lah dia dengan mungkin manusia. Bila dia tunjukkan gambar-gambar tu, dia akan suruh fikirkan ataupun klien dia fikirkan apa yang mereka fikirkan daripada gambar tersebut. So itu adalah serba seringkas tentang Enro. Jadi kita akan mulakan tentang teori Enro ni. Alright. Teori Enro ni dia bermula pada tahun 1956. Dia buat sebuah teori tentang The Psychology of Occupation. Alright, pada 1956 Enro tulis tentang vocational. Bila kita cerita pasal teori Enro ni, dia ada sedikit macam
tak ada konsistensi. Tak ada konsistensi maksud saya, kalau dalam buku Career Guide for School, dalam buku tu dia meletakkan teori Enro ni dalam kumpulan teori psikodinamik. Dia letak type teori psikodinamik, dia letak teori Enro, and then dia letak ada teori Savika sekali dalam satu kumpulan. Kalau dalam buku Career Development Intervention, Personal Theory of Career Choice, dia letakkan Enro tu dalam personal theory. Dia kata personality theories of career choice. Dalam buku yang ditulis oleh Spencer G. Nash dengan Bowlesby tu. Masa SEM 1 kita pakai buku tu dulu. Jadi dalam buku tu dia letakkan personality theory dalam pemilihan kerjaya. Untuk dalam perkembangan kerjaya dalam buku Dr. Siddiq, dia letakkan dalam kumpulan teori pemilihan kerjaya. Maksudnya dia ada perkembangan tu development, macam super tu semua. Yang kalau Enro dia dalam teori pemilihan kerjaya, dia lebih dengan Geoff Fredson punya teori. And then kalau dalam buku Putting Theory and Research to Work, dalam buku Land ataupun Career Counselling, dalam buku Hill dengan Nathan tu, Robert Nathan dengan Linda Hill tu, langsung tak ada cerita tentang teori Enro. So dia agak tidak konsisten, dan juga susahlah kita nak cari dia punya maklumat. Alright, so pada pembentangan ni saya letakkan teori keperluan dan kerjaya Enro, pembentangan teori psikodomik kerjaya daripada Muhammad Khairul Anam. Dalam table of content kita akan belajar tentang pengenalan tentang Enro, tentang teori dan penutup. Alright, okay, kita mula dengan bila cakap pasal kerja, Frank Parson kata individu tu dia akan best suit dia punya dia akan paling produktif bila kerja tu best suit dengan dia punya abilities. Dia kata when individual are in job best suit to their abilities, they perform best and their productivity is the highest. Dalam buku dia Choosing a Vocation. So Parson dia kata benda yang paling fundamental tentang manusia adalah tentang dia punya attribute tu dapat digunakan secara baik bila dia punya environment kerja tu sesuai dengan dia punya kekuatan dia. Tapi Enro pula masa 1956 menyatakan kerja adalah masa yang digunakan oleh orang dewasa untuk menggunakan kebanyakan masanya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan duit bagi menampung kehidupan ataupun tidak. Jadi kalau macam Fred Parson, dia cerita bila pasal kerjaya je, dia cerita pasal attribute seseorang tu dalam dunia kerjaya tu perlu synchronize. Tapi Rowe pula dia mendefinisikan kerjaya tu tentang kita punya aktiviti seharian. Jadi Rowe melihat kepada kerja tu lebih kepada kata kerja. Dia tak ada kepada kata sifat apa tentang kerja kalau Frank Parson. Tapi Rowe dia lihat kepada kata kerja, tentang kerja tu. So bagi Rowe, isteri itu pun kalau dalam buku tu yang buku dia yang 1956 tu, isteri ataupun perempuan yang bergelar isteri tu pun adalah kerja. Kerana apa? Kerana masa yang digunakan tu kebanyakan masanya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan duit. Duit tu datang daripada mana? Sebab dia suri rumah. Jadi dia diberikan duit untuk duit nafkah lah daripada suami dia. Tetapi Rowe kata kalau suami tu dia bukan pekerjaan. Suami tu dia lebih kepada tanggungjawab, sebab dia tidak banyak masa dia ataupun bukan 50 ke 60% daripada kehidupan dia bukan menjadi seorang suami sahaja, tapi dia ada life role lain sebagai seorang pekerja lah untuk dapatkan duit. Tapi suri rumah tu hampir keseluruhan masa dia dekat rumah untuk menjaga anak. Jadi itulah pandangan Enro tentang kerja berkaitan dengan masa, dan dia mengatakan yang macam sebagai contoh dia, isteri itu adalah satu pekerjaan. Right? Dan bila cerita tadi kenapa saya letak pasal keperluan, nanti ada dia punya sebab dia. So keperluan, Enro kata need as drive people to work. Dia macam kehendak ataupun keinginan untuk memacu orang untuk bekerja. So itu definisi keperluan melalui Enro. Jadi permulaan tentang Enro dilahirkan pada tahun 1904 dan meninggal dunia pada 29 Mei 1991.
Beliau merupakan seorang psikologis klinikal yang memberi tumpuan kepada tahap kognitif. Ini saya kata tadi, kengkangan dalam pembelajaran, ketagihan alkohol, personality artis dan kreativiti psikologi. Dia ni memang agak rapat dalam dunia seni. Andrew ni tamat belajar daripada Universiti Denver, bekerja di pejabat Edward Thorndike. So mungkin ramai semua kenal Edward Thorndike, dan menambahkan PhD dalam psikologi eksperimental dengan bantuan R.S. Woodworth. Kalau dalam buku The Making of Scientist tu, buku pertama dia tu, tulisan Andrew pada tahun 1993 merupakan antara penggerak kepada inovasi minatnya terhadap tingkah laku manusia, merujuk kepada aspek vocational. So dalam buku The Making of the Scientist tu, dia dah mula melihat tentang aspek vocational dalam perkembangan personality manusia. Alright, yang kalau dalam gambar tu adalah R.S. Woodworth yang bawah tu. So bila kita cerita pasal Andrew ni, masa dia lahir pada tahun 1904, jadi pada sekitar awal 1900 tu, average family dekat Amerika ni, income dia, annual income tahunan dia $3,000 dan $3,000 kalau dalam dolar pada hari ini. Family had no indoor plumbing, dia orang tak ada sistem peparitan, tak ada telefon, no car, tak ada kenderaan. Half of all American children live in poverty. Hampir setengah kanak-kanak Amerika hidup dalam kemiskinan. Most teens did not attend school, instead they labor in factories or field. So kebanyakan anak-anak ni dia orang sukar nak pergi sekolah sebab tak ada keuangan yang, tak ada sumber keuangan yang kuat. Seterusnya mungkin dia punya fasiliti dalam pendidikan tu kurang di satu-satu tempat tu. Mungkin kalau macam dekat Texas yang jauh-jauh tu, yang dekat area padang pasir tu, ataupun yang area pergi ke arah Canada tu yang jauh daripada tengah New York tu. Jadi dia orang kurang pendidikan, dia orang tak pendidikan, sebaliknya dia orang pergi ke kilang sebab masa tu zaman perindustrian tengah meletup lah. Perindustrian maksudnya banyak penghasilan perindustrian. Alright, Andrew merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Pada sekitar 1920, syarikat perdagangan ayahnya jatuh bankrupt. Dikatakan zaman kemelesetan ekonomi Amerika ataupun zaman depression. Ibunya terpaksa bekerja untuk menanggung keluarga dengan menjadi pekerja lapangan dalam persatuan ibu bapa dan guru-guru peringkat negeri. So ibu dia masuk dalam persatuan macam PIBG lah lebih kurang, tapi peringkat negeri yang lebih besar. Andrew terpaksa menjadi ibu dalam keluarga disebabkan ibunya bekerja jauh. Dia menyatakan keluarganya close knit. Close knit tu rapat dalam pada masa sama. Zaman kanak-kanaknya agak hambar apabila sukar diterima di sekolah kerana dia dikatakan agak kehadapan berbanding peringkat kelas dan rakan-rakan lain. So Andrew ni kalau dalam multicultural ni dia sedikit di-avoid lah. Dia sedikit sukar untuk diterima dalam norma yang norma rakan-rakan persekitaran dia sebab dia agak kehadapan dari segi mungkin IQ dia. Alright. Jadi laluan akademik dia daripada University Denver 1923 dia ambil degree, 1925 dia ambil master. Dekat University of Columbia dia 1933 dia ambil PhD. University of Harvard dia jadi pensyarah penuh sebagai profesor pertama mendapat jawatan tetap di Fakulti Pendidikan Wanita yang ke-9. Maksudnya pada 1938 Andrew tu adalah wanita yang ke-9 dapat jawatan tetap, dia panggil tenure. So itu adalah pencapaian yang hebat lah daripada Andrew. And then dia bertugas di University of Arizona. So bila dalam saya punya kajian sikit, saya ada jumpa The Evolution of Andrew, tulisan daripada Robert L. Rand. So dalam surat khabar tu saya nampak Andrew tu ada bergambar dengan rakan-rakan dia panggil Andrew with her clique, kawan-kawan dia Don Super, John Holland, David Tiedemann, Julai pada 1968. So Andrew ni dia antara kumpulan yang melihat kepada, yang berminat kepada kerjaya vocational, dan inilah satu-satunya wanita lah pada ketika itu. Jadi kenapa Andrew betul-betul berminat tentang vocational ni? Pada dalam buku dia tu, yang buku dia 1956, the greater part of my professional life has been spent in research normal adult and concentration upon the relation between vocational and personality.
In highly specialized group, I have more and more convinced that the role of occupation in the life of individual have broader psychological importance than has been generally appreciated. So, kalau kita lihat pada dia punya perjalanan dia tu, mungkin dia mula bertugas 1935 macam tu sebagai pensyarah. Andrew mula lihat tentang tentang psikologi manusia, tapi pada tahun 1956, sekitar lebih kurang hampir 20 tahun, dia dah mula melihat tentang vocational tu adalah amat penting dalam perkembangan personality tu. Tapi pada ketika itu ramai psikologi yang tak setuju dengan pandangan Andrew tu. Right? So the gist of the theory, sebenarnya gist ni sikit lah untuk tujuan itu. Andrew kata dalam 1956 tu, Andrew kata tujuan itu saya telah memilih untuk menggunakan satu teori yang saya akui kurang ternama, iaitu teori keperluan Maslow. Kenapa Andrew kata teori keperluan Maslow tu kurang ternama? Pada zaman ni kita lihat apa-apa kita cerita mesti kalau tentang keperluan motivasi kita akan cakap pasal Maslow, right? Hierarki Maslow. So kenapa? Sebab pada ketika tu Maslow dia punya teori tu baru lagi. Maslow punya teori sekitar 1952 dan Maslow lebih muda daripada Andrew. Jadi masa Andrew menulis buku tentang the psychologist of the psychology of occupation. Masa Andrew tulis buku tu, dia menggunakan teori keperluan Maslow tu dalam dia punya pandangan dia lah tentang vocational. Dia ambil sedikit daripada Maslow tentang teori keperluan ataupun motivasi. So konsep asas dalam teori Andrew, kalau kita kebanyakan buku banyak menyentuh tentang approach teori ni dari segi theoretical aspect of personality, tentang personality, dan the classification of the occupation, klasifikasi tentang pekerjaan. Tapi untuk pembentangan ni saya cuba letak konsep kepada 4 perkara, iaitu pengaruh teori psikoanalitik, pengaruh interaksi awal ibu bapa, perkembangan minat dan sikap, dan sistem klasifikasi pekerjaan. Alright. Jadi untuk pengaruh teori psikoanalitik, macam tadi yang saya mulakan, dengan pengaruhnya adalah datangnya daripada Abraham Maslow. So dalam teori keperluan Maslow, dia ada spesifikan kepada 5 perkara dalam hierarki yang macam piramid tu. Suatu aktiviti pekerjaan yang berasaskan kepada keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi. Jadi dalam teori Maslow dikatakan benda-benda ni kita perlu memenuhi setiap tingkat tu untuk kita jadi self-actualize lah. Yang paling atas is self-actualize. Jadi dimulakan, kalau teori Maslow kata fisiologi, safety, love, kasih sayang, esteem, dengan akhir sekali bila kita dapat esteem, kita dapat love, kita dapat fisiologi, kita dapat safety tu, kita akan capai self-actualize. Kita dah ada segalanya dan kita rasa ada kepuasan ataupun the meaning of the life tu. Itu daripada keperluan Maslow. Jadi Andrew dia ambil tu, tapi dia tambah 3 lagi. Andrew bermulakan dengan manusia tu memerlukan fisiologi, menyara hidup, keperluan kehidupan dan keluarga. Kita perlu bekerja, masa yang digunakan untuk bekerja untuk dapatkan duit digunakan tu untuk menyara hidup, keperluan kehidupan dalam keluarga. So bila itu dah sampai, itu adalah tahap pertama tercapai. And then keselamatan, menjamin masa depan dan keselamatan diri, sistem pencen, gaji dan suasana. So Andrew kata kalau dalam pekerjaan, dia memilih pekerjaan tu base daripada tentang dia punya safety dia punya pencen dia macam mana, gaji dia macam mana untuk kita sediakan makanan di atas meja. Alright, so itu yang Andrew klasifikasikan tentang safety dalam keperluan basic needs dalam Andrew punya psychological career theory. Keperluan dikasihi, hubungan di tempat kerja. Maksudnya macam mana dia punya efikasi ke diri dia, macam mana dia diterima ataupun dipandang oleh rakan-rakan di tempat kerja dan juga dia punya employer. And then keempat, penghargaan. Penghargaan inilah yang sistem penugas di tempat kerja, self-esteem, yang akan membantu meningkatkan self-esteem dia. Adakah dia dapat anugerah ataupun adakah dia dapat pujian. So penghargaan tu mungkin dia lebih dia lebih broad
dia punya definisi tu mungkin ada yang memerlukan mungkin peneguhan dari segi pujian, ada yang memerlukan dari segi fizikal nak piala, ada yang memerlukan mungkin dari segi keuangan, dan macam-macam lah penghargaan yang kita mungkin kadang-kadang bila dalam dunia moden ni kadang kita pun tak terfikir apa penghargaan yang diperlukan oleh seseorang dalam sesuatu organisasi tu. Informasi, penambahan ilmu khusus dan perkongsian struktur di tempat kerja. Informasi tu maksudnya kalau dalam kerjaya tu peringkat seterusnya manusia tu dia akan lebih hebat dalam kerjaya tu bila dia dapat informasi baru, penambahan ilmu tentang challenge dalam kerjaya tu, apa challenge baru ataupun apa mesin-mesin baru yang keluar. Jadi itu adalah antara basic need dan keperluan dalam teori Enro. Sebagai contoh, masa kita buat innovation showcase hari tu, ada satu company tu dia datang dalam 2 orang, dia punya bos dengan mungkin dia punya pekerja dia datang jumpa saya, di mana dia tanya di mana saya nak tengok robot-robot ni lah, sebab saya ada dapat email akan ada pertunjukan mesin-mesin dengan robot-robot. Jadi dekat situ kita boleh lihat dalam kerjaya informasi tu amat penting. Dia segala informasi tu perlu kita ambil sebagai suatu peluang. Alright, so sedikit terbukti, tapi terbukti dari segi saya punya secara tidak orang kata tidak tersusun lah. Dari situ saya just boleh sharekan dari segi pengalaman je lah. Kefahaman, faham tentang dia punya skop kerja tu, kemampuan mentafsir kerja yang ditugaskan. Jadi pada tahap ni dia dah ada informasi, dia tahu fisiologi, dah dapat keselamatan, dah dapat keperluan, dikasih penghargaan, mungkin dah naik pangkat, lepas tu dia dah cari informasi baru dalam kerja dia. So yang seterusnya dia faham. Bila dia tengok robot-robot, mesin-mesin tu, dia tengok je dia dah tahu dah yang mana yang berguna untuk di tempat kerja dia, untuk meningkatkan lagi productivity, ataupun dia dah sampai dekat dekat dewan tu je dia dah tahu dah di sini ada banyak robot yang boleh kita ambil ataupun beli, ataupun ia hanyalah tak adalah macam tu. And then peringkat seterusnya, ketujuh, kesempurnaan. Kesempurnaan maksudnya Enro diletakkan kepada tentang kecantikan. Kecantikan tu masuk kesempurnaan tu, kerjaya tu adakah dapat dia dapat membantu dari segi dia punya bila orang dalam bekerjaya ni dia sentiasa nak dapat dalam keadaan yang the fit lah, the paling fit dalam dari segi fizikal, mentally dia tu. Jadi dia boleh bekerja dengan baik pada kita. Bila kalau dia punya fizikal tu dah menurun, itu akan mengurangkanlah dia punya needs tu dekat dalam kerjaya tu. And then kepuasan, potensi yang dicapai atau tidak membawa kepada kepuasan ataupun penyesalan. Jadi bila semua tu dia capai, dia dah sampai pada tahap paling fit dalam dia punya dunia kerjaya tu, jadi adakah dia akan rasa puas? Macam contoh macam kita tengok Shahrizi Sam lah, dengan dia punya dunia kerjaya dia sebagai pelakon, dengan dia punya fizikal dia sekarang ni, dengan dia punya kefahaman tentang dia punya watak-watak, apa yang perlu, sampai kalau dia perlukan fit tu dalam beberapa 1 bulan ke sebulan lebih je dia dah boleh badan fit daripada dia badan besar. So itu orang kata dia dah mungkinlah sedikit dia dah dapat kepuasan dalam kerja dia, dalam kerjaya dia. Itu saya punya pemerhatian lah kan. So Enro November 7, 2010, from family lah. Ini gambar Enro. Remember, unsatisfied needs will be strong motivator for people to make career making choice. So Enro kata keperluan yang tidak disempurnakan ataupun yang tidak dipuaskan itu akan jadi motivasi yang kuat untuk manusia itu buat pemilihan dalam kerjaya lah. Alright, seterusnya tadi pengaruh teori psikoanalitik, seterusnya pengaruh interaksi awal ibu bapa. Ini yang paling popular lah kalau bila kita cerita tentang teori Enro. Yang pertama, interaksi awal dengan ibu bapa adalah suatu macam unconsciously adalah perkara yang penting dalam kerjaya seseorang. So dalam teori Enro, Enro mengatakan ada 3 perkara. Emotional concentration, avoidance and accepting. 3 perkara ni. Alright, so untuk emotional concentration dia kata
ibu bapa tu dia sama ada dua, overprotective ataupun over demanding. Apa tu? Terlalu melindungi ataupun terlalu menuntut. Kalau terlalu melindungi, terlalu dimanjakan dan dilindungi, semua bahaya. Semua bila panjat pun salah, anak apa tu masuk tangan dalam mulut pun tak boleh. Dia kata kuman lah apa ke. Sukar dilindungi dan tidak mampu berdikari, kurang kepada inkuisitif. Bila anak membesar, anak akan dia melahirkan satu sifat yang dia susah untuk berdikari dan dia punya ingin tahu dia akan kurang. Kalau menuntut meletakkan piawai kepada anak menggunakan konsep hukuman, hubungan rakan sebaya akan berkurangan. Maksudnya kalau dia terlalu melindungi anak dia dan dia menuntut ada satu set piawai dalam kehidupan anak yang mesti capai, mesti jadi doktor, mesti dapat beasiswa, mesti dia ada piawai. Bila tak dapat dikira gagal. So kalau yang ibu bapa yang dalam kumpulan ini mendidik anak, kesannya hubungan anak dengan rakan sebaya akan berkurangan. Dia akan lebih cold ataupun dingin dah dengan rakan sebaya. Seterusnya avoidance, menjauhi. So avoidance ada dua. Yang pertama adalah emotional rejection, yang kedua adalah neglect. So untuk menjauhi anak tu, menolak, anak sering dikritik. Emotional rejection, anak sering dikritik, dihina dan dipandang rendah. Semua yang anak buat semuanya nampak yang macam salah di hadapan ibu bapa. Anak melukis, lukisan tu dikatakan buruk, padahal anak tu baru kecil, baru 5-6 tahun umur. Jadi sering tidak mengambil berat perkembangan anak-anak. So itu adalah yang tentang menolak dan mengabai, neglect. Ibu bapa terlalu sibuk pengurusan diri, anak kurang mendapat perhatian. So bila anak kurang mendapat perhatian, mungkin akan terkesan sama ada dia cuba mendapatkan perhatian tu daripada tempat lain, ataupun dia akan jadi terlalu cold lah, dingin dengan manusia sekeliling. Jadi kesan-kesan ni akan kita dapat lihat dalam ada satu carta nanti. Right, penerimaan pada anak mesra bersahaja ataupun casual acceptance. Ibu bapa menunjukkan kasih sayang apabila ada masa sahaja. Peraturan tidak dipraktikkan, anak bebas untuk membuat aktiviti mereka sendiri. Ibu bapa beri perhatian, tapi bila dia ada masa dia akan bagi perhatian, tapi dia kurang untuk memberi tunjuk ajar ataupun membuat keputusan tersebut. Semua banyak anak sendiri yang buat pilihan, and then dia sentiasa support. Wah, bagus, semua dibuat, mesti support. Walaupun benda tu kadang-kadang mungkin anak bohong, ataupun mungkin benda tu bukan perkara yang bagus. Sebagai contoh, anak kata dia keluar kelas sebab cikgu tu, dia kata cikgu tu dia tak suka cara cikgu tu mengajar. Ibu bapa kata bertuah punya anak, macam tu. Maksudnya memuji tentang sikap yang tidak berapa baik, itulah macam tu. Mesra pengasih, anak diajar untuk berdikari dan tidak bergantung kepada ibu bapa. Dia masih lagi memberikan perhatian, tapi pada masa yang sama dia minta anak tu buat dulu tanpa dia bantu. Ibu bapa bertindak sebagai facilitator je. Kalau misal kata perkara tu mungkin akan datangkan bahaya, baru ibu bapa tu akan datang menegur, memberi peneguhan, bagi pujian, dan memberi ruang kepada anak mencari keperluan asas. So dia bagi anak tu peluang untuk lebih kreatif ataupun meluaskan potensi diri. So kalau pada gambar ni sekarang ni, ini adalah saya panggil nukleus carta. Dia ada carta yang lebih skop yang lebih besar. Ini macam close up kepada carta tu. So ni nukleus dia, saya panggil nukleus. So kalau kita boleh lihat parent-child relation tu ada 3 dia punya aspek: concentration sebelah kiri warna merah, avoidance of the child, and then yang kat orange tu bawah tu acceptance of the child. Lepas tu dia pecahkan kepada 2. Kalau concentration, overprotective, over demanding. Kalau dekat avoidance tadi tu ada emotional rejection, emotional neglect, and then yang dekat orange bawah tu acceptance tu dia bagi kepada 2: loving acceptance, casual acceptance. Ni tadi yang saya terangkan, yang loving acceptance tu bila ada masa-masa saja
ataupun yang casual acceptance tu yang bila ada masa saja dia jumpa and then baru bagi perhatian, dan segala tu anak yang buat keputusan ni. Kalau loving acceptance tu lebih kepada ada barrier lah dia bagi anak dia untuk membuat eksplorasi dalam kehidupan dalam pada masa sama. Ibu bapa jadi facilitator. So kalau lihat daripada peringkat luar, daripada parent child relation tu, dia kepada warm, warna merah, cold dengan warm tu mesra, bukan cold tu dingin. Jadi mesra dingin tu apa? Kalau lihat kat luar, major orientation not toward people. Yang lagi satu, yang sebelah kiri, major orientation toward people. So bila sebelah kiri saya tu major orientation toward people tu, kalau lihat dia punya scope tu daripada over demanding, parent relation yang over demanding, over protective, dengan loving acceptance tu dia akan dalam major orientation toward people. Anak-anak selalunya akan memilih pekerjaan yang orientasi kepada manusia. Jadi walaupun kalau sebagai contoh, walaupun parent tu over demanding, terlalu macam ada set piawai dia, bila mesti anak kena berjaya, mesti kena jadi doktor, mesti kena, jadi anak dia hubungan dia mungkin dingin dengan manusia, tapi dia punya major orientation dia toward people. Dia punya pemilihan kerjayanya. Ini daripada yang pemerhatian daripada Andrew. Walaupun overprotective parent tu, semua benda tak boleh, semua benda tu bahaya. Anak tak boleh pergi dekat sebagai contoh lah, taman permainan sebab takut ada kuman ke apa ke. Dia anak tu tetap warm dengan manusia tu. Dia warm, maksudnya dia mesra dengan orang, dan dalam pada masa sama dia akan pergi kepada kerjaya yang oriented people lah. Kalau yang sebaliknya, emotional rejection, emotional neglect dengan casual acceptance tu, sebagai contoh, yang emotional rejection dengan emotional neglect tu, dia punya hubungan dia akan jadi dingin dengan manusia, tapi dan dia punya pemilihan kerjaya dia tu pun orientationnya not toward people. Dia akan memilih pekerjaan yang mungkin dengan alatan dalam lab, pekerjaan mungkin jadi sebagai seorang penulis, mungkin kan banyak masa untuk menghabiskan dengan diri sendiri, banyak bermain dengan kognitif perasaan. Kalau macam casual acceptance tu pun tadi, kalau casual maksudnya ada masa-masa yang tadi parent dia tu ada masa-masa je yang dia tunjukkan dia punya affection dengan anak-anak tu pun, dia punya anak-anak hubungan dengan orang sekeliling mungkin warm, dia akan jadi mesra, tapi dalam kemesraan tu dia akan lebih cenderung untuk memilih pekerjaan yang not toward people. Dia nak ada masa dia sendiri. Orang kata konon me time dia, tapi me time dia tu terlalu tinggi lah, terlalu besar untuk dia kehendakkan. So itu adalah tentang the nucleus, carta nucleus tu lah, nucleus carta dalam klasifikasi kerja tu. Seterusnya perkembangan minat dan sikap. Alright, Enro dalam buku dia yang tahun 1956 tadi tu, Psychology of Occupation tu tadi, dia ada ceritakan tentang faset. Faset ni kalau dalam, dia sebenarnya daripada 50-an, tapi faset ni kalau kita lihat dekat internet, dia kata dalam area 1960 lebih, masa yang the big five personality tu, orang cerita pasal faset. Tapi sebenarnya Enro dah cerita pasal faset daripada awal. Faset tu apa? Faset tu lebih kurang dia menganggap macam manusia ni, personality dia macam belian. Belian tu dia punya permukaan dia tu kan macam dia tak sekata, ada bahagian dia. So itu adalah faset. Personality manusia ni ada pelbagai-bagai, ada yang besar, ada yang kecil. Dia punya permukaan tu dekat belian tu. So faktor jantina, status ekonomi, latar belakang keluarga, pendidikan, kemahiran, kebolehan fizikal, kelemahan, rakan-rakan dan tak kognitif, minat, nilai, keperluan tertentu yang boleh mempengaruhi perkembangan personality dan kerjaya individu. Itu definisi facet pada Enro lah. Enro suggests that a personality approach to career choice based on the premise that job satisfy an unconscious need, but some refer to her work as the person environment theory, which is primarily psychoanalytic. Right. Personality, minat dan corak pemilihan kerja. Pendedahan maklumat yang sedikit atau banyak yang dipengaruhi personality yang dipupuk dari gaya asuh yang bawah akan membentuk pemilihan kerjaya. So personality itu akan terjadi daripada
interaksi dengan ibu bapa. Jenis gaya keibubapaan akan mempengaruhi tahap keperluan anak. Tahap keperluan yang dipenuhi atau tidak dipenuhi akan membina personaliti individu. Personaliti individu tu tadi tu. Seterusnya personaliti individu akan mempengaruhi kepada keperluan kerjaya, dan pada tahap ini mereka mula membina minat pada satu-satu kerjaya untuk memenuhi keperluan motivasi. Contoh Manira adalah, ini contoh sikit Manira adalah seorang anak yang membesar dengan dilimpahi kasih sayang. Setiap pergerakan ditegah kerana dirisaukan akan mendatangkan musibah kepadanya. Manira tidak pernah membasuh baju sendiri dan diberikan pendidikan secukupnya. Pada usia 27 tahun, Manira hanya mengikut kata orang tuanya semenjak pemilihan bidang pendidikan sehingga masuk alam pekerjaan. So masuk sains tulen ke apa ke, dia ikut je. Di tempat kerja dia sukar untuk menyatakan pendapat dan akur arahan semua. Ni dia dah membangkitkan dan membentuk kepada personaliti dia. Dia lebih gemar untuk bersendiri dan jarang mengikuti aktiviti luar bersama rakan sekerja. Ada kala Manira berasa terbeban dan tugasan yang banyak akibat tidak pandai berkata tidak. So bila dia tak berani nak cakap no, kerja dia banyak, jadi masa dia banyak dengan kerja. So dia punya interaksi sosial dia semakin lama semakin kurang. Alright, so itu tentang perkembangan minat dan sikap. Dan yang terakhir sekali, yang paling sukar sekali, sistem klasifikasi pekerjaan. So dalam Enro, buku dia kata, I also not satisfied with the classification system for occupation. Ro kata Ro mula develop an entirely new occupational classification system so she could test her theory and integrate it with her theoretical development around the child-parent relationship. Ro developed a classification system that consists of 8 groups of categories and 6 level. Ada 8 kategori dengan 6 tahap dia. So kalau dalam buku Enro tu, pada chapter 3 occupation differ tu, Ro ada bagikan senarai tentang pekerjaan bancian tentang kerja-kerja yang ada di Amerika masa tu, berapa orang pada tahun 1940, daripada 1940-an sampai rasanya sampai 1960-an kot. So dia punya 1950-an tu, dalam masa 50 tahun tu bancian dia. So itu occupation differ yang Enro tengok. Kalau macam dalam buku dia tu, part 1 dia cerita pasal the role of occupation. Dia buat kajian tentang sejarah tentang kejayaan tu semua tu. Dia pergi jumpa dengan kaum-kaum pribumi. Lepas tu people differ pasal manusia. And then yang pasal kerja tu dia banyak pada chapter 3 tu dia banyak terangkan tentang orang kata data tentang pekerjaan. Lepas dia terangkan data, dia tunjukkan klasifikasi pekerjaan dekat Amerika tu. And then sebabkan dia tak puas hati dengan benda tu, dia buat senarai tu dan dia membentuk dia punya klasifikasi dia sendiri. So dia kata dekat klasifikasi dia ada 6 kumpulan pekerjaan yang ada dekat dunia ni. Macam lebih kurang macam yang Riyazak tu lah. Tapi dia ada 6 kategori. Setiap pekerjaan tu dia ada kategori level dia tu, daripada tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Right? So kalau daripada gambar ni, kalau kawan-kawan semua nampak, ini dia punya klasifikasi carta dia tadi tu. Nanti kalau yang nukleus carta tu, dia akan ada dekat tengah-tengah tu nanti. Okey, kita tengok dulu yang pasal klasifikasi ni. Enro kata dalam pekerjaan ni, dalam dunia pekerjaan dia mesti ada servis, perkhidmatan, business contact, organisasi, teknologi, outdoor, di luar, sains. Yang ketujuh general culture, budaya general, and then artist and entertainment. So ini 8 kategori pekerjaan yang yang Enro dapat hasil daripada dia punya pemerhatian ataupun dia punya orang kata hasil dia senaraikan tentang occupation dekat Amerika masa tu. Lepas tu pada setiap peringkat tu dia kata ada level dia. Pada setiap pekerjaan tu ada level daripada bawah, unskill, yang tak ada kemahiran. Maksudnya unskill level dalam servis, dalam perkhidmatan ada jenis pekerjaan-pekerjaan yang tak perlukan unskill dalam perkhidmatan. Lepas tu semi skill, separuh skill. Lepas tu yang perlukan kemahiran, skill yang perlukan kemahiran dalam servis. So kemahiran macam mana servis tu? Mungkin servis dari segi sebagai contoh yang saya dapatkan mungkin dalam jururawat ataupun skill sebagai seorang penyiasat kalau dalam kepolisian, macam itulah. Semi professional and small business,
untuk servis ataupun untuk mana-mana kategori itu ada peringkat dia tu. Professional and managerial medium level yang dah lebih kepada apa tu, macam kononnya DG 48 lah ni, maksudnya dia dah lebih profesional, dia dah lebih kepada apa tu, menjadi ketua-ketua sektor. Lepas tu yang atas sekali world thinker lah, pemikir, professional and managerial, independent and responsibility. Selalunya mesti kena ada autonomi yang tinggi dalam peringkat ini. Right. Untuk itu, so daripada yang kajian Rowe tu, Rowe kata ada major occupational group and their subdivision occupational classification pada muka surat 143. Lepas tu dekat situ dalam buku-buku tu ada Code of Employment Service. Jadi untuk Rowe sendiri, dia ada buat dia punya coding dia. Kalau kosong, professional manager, 000 sampai 09, professional occupation, semi pro occupation, manager and official occupation. Kalau kod 1, clerical and sales occupation, 10 hingga 14 semua clerical and kindred occupation, 15 ke 19 sales and kindred occupation. Yang kedua, kod 2, 20, 22, 25, 26, 27 sampai 28, 29, domestic service, personal service, protective service, building service work and porter. Kalau 4 hingga 5 skill occupation, semi skill, 6 hingga 7, 8 hingga 9 unskilled occupation. So ini kod ni dia ada kod dia, dan kod-kod tu dalam satu kategori servis tu ada kod, dan kod tu akan bila digabungkan akan menggambarkan satu pekerjaan, macam tu. So ini adalah klasifikasi kerjaya Enro tu. Yang ini yang gambar sebenarnya nukleus tadi tu, yang pasal apa parent relation dengan anak-anak tu yang kat tengah-tengah tu. Lepas tu yang kategori kerja yang 8 tadi dekat luar tu. So itulah dia. Maksudnya sebagai contoh kita ambil satu. Kita ambil satu contoh casual acceptance. Ibu bapa tu casual dengan anak-anak, ada masa dia menunjukkan dia punya affection dengan anak-anak. So anak-anak akan lahir mesra dengan manusia, tapi lebih cenderung memilih untuk pekerjaan yang not toward people. So dia punya kategori kerja pergi ke arah mana? Ke arah teknologi, jadi sains komputer, dia akan pergi ke arah situ. Lepas tu kalau kat tengok kat luar-luar tu, kemungkinan sikit dia akan pergi kepada outdoor. Maksudnya yang aktiviti outdoor tu mungkin stone climbing kan, mencabar diri. And then paling jauh sekali mungkin dia pergi ke bidang sains lah, sains. So itu klasifikasi kejayaan Enro. So bila kita dapat klien, ini yang kita nak kena. Itu sebab ada buku letak benda ni dalam psychodynamic Enro ni. Sebab ini dia, sebagai kita pemegang kepada teori kejayaan Enro, bila kita tengok tu, kita dapat info tu, kita dah mula, kita dah ada carta ni dalam kepala kita, mana kita punya klien ni nak pergi sebenarnya, dia punya kejayaan pemilihan dia, adakah betul dia pergi sini disebabkan tu, macam tu. Jadi kadang-kadang tu kita perlukan carta ni untuk kita tunjukkan kepada klien kalau susah sangat nak faham. Jadi kepada gambar ni seterusnya timeline grafik. Ini saya punya pemahaman sikit. Pada 1920 bapak dia bankrupt. Lepas tu ibu dia bekerja jadi Enro ambil tugas sebagai ibu. Ini dia punya, kita tengoklah sikit-sikit dia punya perjalanan. 1938 dia ada kahwin dengan seorang lelaki yang mempunyai 4 orang anak. Suami dia ni seorang paleontologi. Paleontologi tu yang bekerja gali-gali tengok rangka-rangka dinosaur tu. Jadi kalau paleontologi selalunya dia pergi akan kerja luar. Anak ada 4 orang. Jadi Enro berkahwin dengan seorang lelaki yang ada anak, dan lelaki tu bekerja sibuk, PhD juga. Jadi mungkin daripada situ Enro dia dapat tengok perkembangan 4 orang budak perempuan tu. 1956 dia pergi, yang saya kata tadi part 1 dalam buku dia pergi cari tentang sejarah kerjaya tu. Dia pergi kajian sejarah di Australia, Peru dengan Amerika. Dia tengok puak-puak pribumi dekat sana. Dia temu ramah untuk dia fahamkan tentang macam contoh roles dalam dia orang punya masyarakat tu. And then dia punya parent child relation questionnaire keluar masa tahun 1963. So Rand dalam 1985 The Pursuit of Accomplish the Theory dengan Dr. Marvin Seligman. So dia ada 10 subtest, 6 daripada 15 item character as loving protector. Ini yang tadi itulah yang kita lihat tentang hubungan antara ibu bapa.
dengan anak-anak, cara ibu bapa mendidik anak-anak, rejecting, demanding, neglecting and casual. 4 daripada 10 item each are symbolic love reward, direct object reward, symbolic love punishment, and then direct love punishment. So ini question A yang dibuat pada tahun 1963 tu. Okay, baik, kita pergi ke kajian kes. So ini sikit-sikit lah tentang enroll. Some client come to career counselling with apparently clarity about what they want to do. A choice has been made and the problem presented is that for a number of possible reasons, the choice cannot be implemented. This may be include current economic condition and the state of the local job market. So kadang-kadang bila kita dalam tentang kaunseling kerjaya ni, kita kena ambil pusing tentang current economy punya masalah, state keadaan ekonomi, the state of the economy, and then local job market, pasaran kerjaya. Whatever the economic situation, it is inevitable that some people apply for jobs or for training and are rejected, either because there are opportunities in times of recession. Many more people will experience problem in implementing a career decision. Ni dalam buku Nathan Hill itulah career counselling. Alright, so kita masuk kajian kes. So dekat kajian kes ada namanya Azman, ayah dia Halim, ibu dia Surimah, pekerjaan ayah pemandori, pekerjaan ibu kerani. Umur adik-beradik 17, adik-beradik 18 lepasan SPM, adik-beradik ada 3 orang, dia anak yang kedua. Kelas sains sosial. Selepas keputusan SPM, Azman minat untuk melakukan perjalanan dalam bidang kejururawatan, nak jadi jururawat. Punya masalah dalam crowd yang ramai, bising dan pernah mengalami shaking. So ini sebelum ini kira macam cerita benar lah sedikit dalam case counselling, tapi dalam masa ni saya buat lebih kepada counselling individu. Tapi saya tambah sikit pasal dia nak ubah, dia nak masuk dalam kejururawatan. Jadi adakah sesuai ke tidak? Jadi apa perlu buat sebagai seorang kaunselor? So ini dia. Ini adalah proses dia. Report, teroka, alternatif pemilihan kerja dan susulan. So masa teroka tu, bila bina hubungan kalau dah memang dah kenal anak murid kita, so kita teroka dia, kita tengok fasid dia, kita tengok personality dia, kita tengok kepada need of dia punya fulfillment dia tu, dia punya keperluan dia, apa yang dia nak, apa yang kemahuan dia tu, apa motivasi dia. And then kita tengok pengalaman lampau yang tiga pengalaman lampau. Tiga tu sebenarnya merujuk kepada hubungan dia dengan parent dia, hubungan klien dengan ibu bapa tu, gaya asuhan yang dapat dikenal pasti. And then seterusnya alternatif, bila kita dah dapat tu semua, kita bagi penerangan tu. Kalau jika ada masalah dengan klien, mungkin kita boleh gunakan jadual klasifikasi kerja yang tadi tu, tunjukkan dia peringkat yang mana tu semua. Kalau dia dah setuju, and then kalau dia nak achieve, dah buat pemilihan, dia nak pergi ke pemilihan kat situ dalam bidang jururawat, nak pergi ke kursus tu, aplikasi tugas, ada buat kerja sikit lah. Kerja maksudnya apa yang perlu dia perbaiki. Sebagai contoh, personality yang klien tadi tu, Azman tu, dia suka menolong. Kalau kat sekolah, definisi tentang keluarga tu adalah tinggi, dan dia adalah introvert. Dia ni, ayah dia adalah pemandu lori, mak dia tu tadi tu adalah macam kerani, dah berpisah. Jadi dia duduk dengan ibu dia dalam pada masa sama. Kadang-kadang dia akan dia duduk dengan bapak dia, kadang dia akan duduk dengan ibu dia lah, ada hari Sabtu Ahad. Jadi dia tu introvert sebab hubungan dia dengan ayah dia amat, orang kata, jarang. Sebab ayah dia selalu travel. And then dengan ibu dia pun, ibu dia kurang bagi perhatian sebab dah ada keluarga baru semua. Jadi dekat situ kita dah boleh tengok dia punya hubungan keluarga dia macam mana, avoidance. Lepas tu hubungan keluarga dia bina clear family. Maksudnya bina clear family tu itulah yang dah berpisah tu tadi tu, dan dia duduk dengan salah seorang. Dia punya keperluan, kita tengok keperluan dia nak akan interaksi sosial. Lepas tu dia inginkan tentang pekerjaan dia punya tahap tu pada tahap yang paling awal sekali. Fisiologi dia nak kena selesaikan dulu. Dia nak kalau dia nak kerja nanti, dia pasti confirm dia nak cari yang memang ada kerja dalam market. Itu sebab dia nak pilih jururawat yang memang confirm dia senang, maksudnya ada peluang potensi untuk dapat kerja tu tinggi, macam tu. Jadi jadual klasifikasi, gunakan jadual klasifikasi. Kita tengok balik jadual klasifikasi itu tadi. Sebagai contoh tadi, ibu bapa dia adalah avoidance.
emotional reject ataupun emotional neglect. Lebih kepada emotional neglect. Jadi hubungan dia tu adalah cold, dingin. Lepas tu dia punya orientation tu not toward people. Sepatutnya not toward people maksudnya lebih kepada teknologi ataupun kerja outdoor ataupun dalam bidang sains. Tapi dia nak jadi jururawat. Kenapa dia nak jadi jururawat? Jadi dekat situ kita akan lihat teori ni mungkin tak menerangkan secara khusus tentang manusia tu. Jadi kalau sebagai pemegang enroh, kita lihat balik, maksudnya macam mana kita nak bantu dia, kita nak letakkan penetapan matlamat, kita bagi dia ini jadual klasifikasi. Jadi maksudnya kalau betul dia ini adalah laluan hidup dia, ini laluan hidup dia. Tapi kalau dia nak lari, dia nak pergi ke arah sebelah kiri tu, yang kerja dalam bidang servis, yang kerja yang dengan manusia tu, jadi macam mana dia nak perbaiki? Dia introvert, dia pernah mengalami shaking. Ini cerita betul. Tapi dia nak kerja dengan manusia. Jadi macam mana nak bantu dia? Jadi kat kerja mungkin kita boleh bantu dia dengan tindakan kerja. Dia mesti meningkatkan dia punya introvert, meningkatkan dia punya personality kepada extrovert sikit. Jadi satu hari satu kawan, bagi dia task. 5 hari ni saya nak kau cakap dengan 5 orang yang awak tak kenal di sekolah ni, macam tu. So the next sesi nanti kita tengok macam mana dapat tak dia capai. So kalau dia dapat capai, then kita fahamlah kalau kita bagi dia trait personality, mungkin social dia akan extrovert dia mungkin akan meningkat sikit, minat kerjaya dia kepada social mungkin akan meningkat sikit. So itu adalah aplikasi teori enroh dalam kaunseling kerjaya. So penutup sedikit, enroh memberi fokus kepada psikologi, biologi dan sosial dalam membantu untuk membuat jangkaan keputusan kerjaya seseorang. Kita buat jangkaan. Teori keperluan Maslow adalah salah satu yang penting. Bagaimana anda dibesarkan, motivasi keperluan dipenuhi melalui kerjaya. Lapangan mengkategorikan kerjaya melalui sistem khusus untuk membuktikan teori keperluan dalam laluan kerjaya. So limitasi dia tak ada banyak pilot test dan kajian perbandingan. So kalau ada kawan-kawan yang berminat, boleh buat kajian perbandingan untuk meningkatkan teori enroh ni punya keboleh percayaan. Dan seterusnya dia tak adalah terletak dalam pseudoscience yang seperti yang ada sekarang ni. So ini adalah rujukan Gico Polo, Report of Effective Career Guidance. Ini yang buku saya kata tu, Nathan Hill, Career Counseling Second Edition. Ini saya cerita pasal tadikan yang case. And then ni 2 buku saya ambil, Rowe 1953, Rowe 1956, The Psychology of Occupation, banyak tentang daripada buku ni. And then Rand RL 1985, dia cerita pasal The Life of Enroh, Journal of Counseling and Development. So untuk itu saja saya punya pembentangan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Khairul Anam atas pembentangan yang sangat baik itu tadi. Okey, walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal dan hanya melalui rakaman video ini sahaja, tapi saudara Khairul Anam telah memberikan komitmen yang sangat yang sangat baik dan menerangkan kepada kita tentang teori kerjaya enroh ni dengan sangat mendalam sekali. Okey. Dan bagi pihak saya, mungkin saya boleh simpulkan sedikit tentang teori enroh inilah. Teori ini menekankan tentang hubungan dengan kedua-dua ibu bapa dan pengalaman sewaktu kecil. Okey, dan ini mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang. Okey, dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, okey, sesiapa yang mempunyai soalan ataupun pertanyaan, bolehlah berbuat demikian melalui menulis di grup WhatsApp ataupun boleh terus bertanya kepada penceramah pembentang kita tadilah. Okey, dan sebelum mengakhiri sesi, saya ada satu soalan. Okey, dan masing-masing boleh menjawab di WhatsApp. Okey, soalannya berbunyi, siapa nama sebenar enroh? Okey, boleh jawab di ruangan WhatsApp. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Okey, insya-Allah kita berjumpa di lain hari. Okey, sekian, terima kasih. Bye.